Okey. So, mula-mula jangan tertipu dengan soalan. Baca betul-betul. Tengok dia kata apa. Raja satu menunjukkan, suara saya okey tak? Rizky jelas Okey. Okay, good. Ya, good. Okay, Raja satu menunjukkan seorang pelajar sedang membentangkan keputusan peperiksaan. Dia tengah present, membentangkan keputusan penyiasatan. Jadi, apakah kemahiran proses sains yang terlibat? Bila dia membentangkan, adakah dia memerhati? Dia tengah bentang ni, dia tengah bercakap dengan cikgu. Dia tengah cerita bra 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 bra. A macam ni, B macam ni, C macam ni. Okay, dia tengah membentangkan. Adakah dia memerhati? Tidak, dia tidak memerhati. Memerhati tu kita tengok, kita perhatikan apa yang berlaku. Perubahan apa yang berlaku. Oh, A ni dia berjalan. Okey, B ni merangkak. Okey, dia memerhatikan apa yang berlaku. Okey, jadi berkomunikasi. Dia menceritakan. Okey, menceritakan apa yang berlaku dalam eksperimen. Dekat cikgu dia. Sini dia mengelas. Dia bahagikan. Dia differentiate. Okey, dia bezakan. A ni apa dia? B tu apa dia? Jadi bila dia membentangkan, yang paling dekat ialah berkomunikasi. Jangan confuse. Bukan mengelas ya jawapannya, bukan mengelas. Okey, tetapi berkomunikasi sebab dia tengah buat pembentangan dekat cikgu dia. Okey, saya harap semua dapat. Double check ya. Next, okay. Kita proceed ke soalan nombor 2. Raja 2 menunjukkan seekor rama-rama. Bahasa Inggerisnya masalah sikit. Minta maaf, saya tak ada net typo. Bukan grasshopper ya, butterfly. Seekor rama-rama yang diletakkan dalam bekas telah mati selepas seminggu. Okay, the butterfly died. After a week, it just died. Okay, dia mati. Selepas seminggu. Apa inference bagi pemerhatian tersebut? Apa yang terjadi? Dia nak bagi tahu. Dia nak kita bagi tahu reason. Kenapa rama-rama itu mati? Itu masuk inference. Berikan sebab kenapa rama-rama itu mati. Jadi, dia duduk dalam balang. Balang tu kita tutup. B. Jadi, apa yang berlaku? Rama-rama tidak mendapat oksigen. Ya, rama-rama tidak dapat karbon dioksida salah sebab organisma dia hidup dengan oksigen. Tidak mendapat cahaya matahari salah. Jadi, jawapan dia ialah B. Rama-rama tidak mendapat oksigen. Rama-rama tidak mendapat oksigen. Macam mana kalau ada pokok dalam balang tu? Agak-agak rama-rama tu mati tak kalau ada pokok? Tak. Tak. Ya. Macam kita juga, kenapa kita masih lagi boleh hidup? Pertama, sebab ada atmosfera mengelilingi bumi. Jadi kita boleh hidup dengan oksigen yang ada daripada pokok. Tapi kalau pokok dah mati, terbakar semua pokok, pokok mati, pokok layu, maka dia akan mempengaruhi kandungan oksigen. Sebab itulah kita kena jaga alam sekitar ya. Okay, next. Raja 3 menunjukkan satu aktiviti manusia. Ramalkan, okay, dia buat apa tu? Dia membuang sampah di dalam sungai. Ya Allah, tak baik betul ya dia ni. Okey, ramalkan apakah yang akan berlaku sekiranya aktiviti di atas tidak dikawal. Kalau semua orang buang sampah
dalam sungai. Apa jadi? Apa jadi? Apa jadi? A. Hidupan di dalam air akan mati. Betul ke? Hidupan di dalam air akan mati bila semua sampah dibuang di dalam sungai. B. Hidupan di dalam air akan membiak. Lagi banyak sampah, lagi banyak ikan. C. Kehidupan di dalam air akan mengalir mati. lebih laju. Lagi banyak air, lagi banyak sampah, lagi air sungai mengalir laju. Jadi jawapan yang betul mestilah A. Kehidupan air akan mati. Kenapa? Ada toksik, ada hidupan akuatik berkemungkinan makan plastik-plastik. Maka itu semua akan menyebabkan kematian. Ya. Banyak penyu di dalam laut mati sebab makan plastik. Sebab dia ingat plastik tu obor-obor. Jadi jangan buang sampah di dalam sungai ke, tepi pantai ke, tepi sungai ke. Jangan buang. Jangan buang. Buang dalam tong sampah. Okay. Lagi bagus kalau kita kitar semula. Nombor 4. Antara yang berikut, yang manakah melibatkan kemahiran proses sains mengelas, classifying, differentiate. Okey, kita asingkan, kita bezakan, kita kelaskan. Okey, A, membuat pemerhatian sains anak pokok selepas seminggu. B, meramalkan keadaan cuaca pada hari esok. C, membahagikan haiwan kepada 2 kumpulan. So yang mana melibatkan kemahiran proses sains mengelas? Yang mana? Is mengelas. Mengelas Zulkarnain, mengelas. Meramalkan keadaan cuaca pada hari esok. Membahagikan haiwan kepada 2 kumpulan. Ya, membahagikan haiwan kepada 2 kumpulan. Mengelas. Ingat contoh cikgu cakap, berapa orang perempuan dalam kelas sekarang? Seorang cikgu. Berapa orang pelajar lelaki? 2. Jadi kita buat kotak. Contoh 2 kotak. Kita mengelas lah ni. Jantina. Bilangan. Kita mengelas. Lelaki, perempuan. Lelaki 2, perempuan 1. Ini mengelas. Faham tak? Kita bahagikan. Kita bezakan. Letak. 2 kumpulan dekat situ. Faham? Setakat ni okey? Okey. Okay, good. Okay. Raja 5 menunjukkan satu kemalangan dalam bilik sains. So, tangan dia berdarah. Tangan dia luka. Apakah yang akan kamu lakukan sekiranya terlihat situasi di atas? So, bayangkan kita nampak ataupun kita menghadapi. Nampak ada kawan kita luka, tangan dia berdarah. Apa yang kita perlu buat? Yang pertama, kita maklumkan kepada cikgu. Cikgu, tangan Fatimah berdarah. Contoh. Meminta kawan, Fatimah ambil first aid. Balut luka sendiri. Ataupun C, hanya mendiamkan diri. Senyap. Nanti cikgu marah. Senyap semua. Macam tu. Yang mana yang kita perlu buat?
Bila kita jumpa keadaan yang macam ni, kawan kita tangan dia berdarah, kita nak kena buat apa? Yang mana yang betul antara A, B, C? Yang mana yang sesuai? A. Kita kena segera maklumkan kepada guru. Jangan buat tindakan sendiri. Ya, mesti maklumkan kepada guru. Guru awak akan assess the situation. Dia akan melihat situasi tersebut dan dia akan react accordingly lah. Dia akan buat kalau perlu boleh dirawat sendiri. Kalau perlukan panggil ambulans ke, panggil bomba ke, dia akan buat ya. Jadi maklumkan apa-apa pun. Jangan takut kena marah dengan cikgu. Maklumkan kepada guru apa sahaja yang terjadi. Okay, jangan cuba buat tindakan sendiri. Okay, yang keenam. Dah masuk unit 2. Okay, peraturan dalam bilik sains. Rajah 5 menunjukkan satu situasi dalam bilik sains. Dia tengah mencuci peralatan sains ni. Okey, apakah peraturan bilik sains yang ditunjukkan di atas? A. Buang sisa pepejal ke dalam tong sampah. B. Simpan alat dan radas ke tempat asalnya selepas digunakan. C. Bersihkan alat dan radas selepas digunakan. Jadi jawapan yang betul mestilah ya berdasarkan gambar tu. Nampak sangat ada buih, ada berus, mestilah dia mencuci dia bersihkan alat dan radas selepas digunakan. Okay, so far saya harap awak semua betul. I hope that everyone gets the right answer. Because unit 1 dengan unit 2 ni sangat senang. Ya, sangat senang. Kita kena score. Jadi tolong jangan hilang markah dekat soalan yang senang. Okey, sama juga nanti kalau awak masuk tahun 4 pun soalan objektif ni bahagian A ni senang lah ya. Saya kata senang. Nanti saya tengok. Okey, next. Soalan nombor 7. Rajah 6 menunjukkan satu situasi di bilik sains. So, soalan dia tengah tunjuk tangan dekat Swiss tu. Tengah tunjuk tangan dekat Swiss. Mengapakah kamu perlu menutup Swiss kipas dan lampu sebelum meninggalkan bilik sains? Okey, A untuk memastikan udara masuk ke dalam bilik sains. B untuk menjimatkan elektrik. C untuk membantu makmal. Tak adalah membantu makmal tu letih. Kena tutup kipas, kena tutup lampu. So apa kebaikan, apa nilai murni yang kita nak capai bila kita tolong tutup tu? B. Ya, betul. Pertama sekali untuk menjimatkan Elektrik. Sekarang subsidi pun dah tak ada dah. Bukan tak ada, ada. Untuk yang orang-orang yang T20 dah tak ada dah subsidi. Jadi kita kena jimat elektrik lah ya. Okey, yang ke-8. Antara berikut yang manakah bukan kepentingan mematuhi peraturan bilik sains? A. Untuk memastikan keselamatan terjamin. B. Untuk memastikan proses pengajaran dan pembelajaran berjalan lancar. C. Untuk mendapatkan markah yang tinggi dalam peperiksaan. Nak patuh peraturan dalam bilik sains lah. Kena ikut peraturan lah. Nanti cikgu bagi markah tinggi dalam exam. Betul ke tu? Okey. Jadi apakah bukan kepentingan? Maksudnya semua ini adalah kepentingan tapi ada satu je bukan kepentingan. Dia je yang lain. Untuk mendapat markah yang tinggi dalam peperiksaan. Ya, untuk mendapatkan markah. Ni bukan kepentingan ni tak ada pun. Tak ada pun. Cikgu tak. Kalau bukan kepentingan dia. Mungkinlah kalau ada markah
PK, yes, maybe diberi. Tapi kalau exam tidak, dia tidak mempengaruhi ya. Jadi kepentingan utama dia ialah A dan B ni. Nak pastikan keselamatan terjamin, untuk memastikan proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar. Bayangkanlah kalau tengah-tengah buat eksperimen tu ada kawan awak berlari-lari lah, conteng-conteng meja lah. Tak tenang cikgu awak nak mengajar. Okay. Next. Yang ke-9. Antara berikut. Okay. Yang soalan ke-9 ni kita sudah pun masuk unit 3 ya. Unit 3 manusia. Human. Okay. Soalan nombor 9. Antara berikut yang manakah cara penjagaan gigi yang betul? Okay. Semua ini dia bagi pilihan MLM. Ada 3. Pilih 2 cara penjagaan gigi yang betul. Okey, kita nak pastikan gigi kita elok, sihat, putih, tak rosak. Kita kena M. Makan gula-gula setiap hari. Setiap hari makan coklat. Setiap hari makan aiskrim. Sebab nak bagi gigi kita elok. Betul ke tu? Okey, L. Berus gigi setiap hari. Kena berus gigi setiap hari. M. Periksa gigi setiap 6 bulan. Okay, do annual check-up. Okay, every 6 months. Okay, ataupun kita kata 2 kali setahun. Yalah, setahun ada 12 bulan kan. Jadi setiap 6 bulan sekali. Jadi yang manakah cara penjagaan gigi yang betul? Okay, A, K dan M makan gula-gula dan periksa gigi. B, K dan L makan gula-gula dan berus gigi. C, L dan M berus gigi dan periksa gigi setiap 6 bulan. Which one? A, B atau C? C. Ya, C. Okey, kita tengok. Raja 7 menunjukkan sejenis gigi manusia. Gigi manusia ada 3 jenis. Gigi kacip, gigi taring, gigi geraham. Sebenarnya apakah fungsi gigi yang ditunjukkan dalam Raja 7? A, untuk memotong makanan. B, untuk memecah dan melumatkan makanan. C, untuk menyiat makanan. So gigi ni apa fungsi dia? A. A, ya betul. Untuk memotong makanan. To cut food. Tak masalah. Mostly awak boleh jawab dengan betul. Next. Raja 8 menunjukkan seorang bayi. Oh, so comel, so cute. Baby ni rambut pun sejemput baru. Pada umur berapakah gigi bayi mula tumbuh? A, 6 bulan. B, 1 tahun, C, 9 bulan. 6 yang bulan. 6 bulan. Kenapa kita kata 6 bulan? 6 bulan. Kenapa kita kata 6 bulan? What is the 6 bulan. reason? Why? Kenapa gigi tu tumbuh 6 bulan? Sebab boleh. Sebab boleh. Sebab boleh. Ayo. Gigi mula tumbuh 6 bulan. Sebab itulah kita cadangkan baby mula 6 bulan dah mula makan makanan pepejat. Walaupun kita introduce slowly lah ya. Okay, bukan sebab boleh nah. Jawapan sebab boleh tu tak diterima. Okay, soalan 12. Masih lagi unit 3. Raja 9 menunjukkan sejenis makanan. Makanan apa ni? Roti ya.
Apakah Carbohydrate. kualitas makanan bagi di Carbohydrate. atas? Carbohydrate. Lemak, karbohidrat, protein. Memang salah jawapan dia karbohidrat. Apa contoh karbohidrat lain selain daripada roti? Nasi. Ya, nasi. Apa contoh lemak? Mentega. Keju. Apa contoh protein? Ikan. Ikan. Ayam. Daging. Okey, next. Soalan 13. Raja satu Frisbee. menunjukkan sejenis haiwan. Okey, dia bagi gambar ayam. Apakah makanan bagi haiwan di atas? Okey, untuk soalan Cacing. ini kita kena tahu. Kita kena tahu haiwan ni dia makan apa? Adakah dia kategori carnivore, omnivore ataupun herbivore? We must know that. Kalau kita tahu baru kita boleh jawab. Okey, jadi Cacing. ada dia makan cacing ataupun katak ataupun ular. Soalan ni sangat senang lah. Ya, dengan mulut dia secok tu takkanlah dia makan katak ataupun ular. Jadi jawapan dia makan cacing. So cikgu harap soalan nombor 13 ni tak adalah yang salah. Soalan ni sangat senang lah ya. Saya harap tak ada orang yang salah. Okay, next. 14. Raja 11 menunjukkan sejenis haiwan. Okey, dia bagi haiwan zirafah yang tinggi melayut tu. Okey, dia tanya apa? Apakah tabiat pemakanan bagi haiwan tersebut? Zirafah ni dia jenis apa? Adakah dia omnivore? Omnivore apa? Haiwan yang makan haiwan lain dan makan tumbuhan. Dia makan dua-dua. Haiwan lain ataupun tumbuhan. Itu omnivore. Kalau carnivore, dia makan haiwan lain sahaja. Okey. Kalau herbivore, dia makan tumbuhan sahaja. Okey. Jadi zirafah ni kategori apa? Adakah dia omnivore, carnivore ataupun herbivore? Herbivore. Dia adalah betul. Naam, dia adalah kategori haiwan herbivore. Saya silap bulat carnivore. Tak boleh nak tolong lah. Silap tu nak macam mana? Okay, next. Soalan yang ke-15. Okay. Masih lagi dalam unit haiwan. Raja 12 menunjukkan kegigian haiwan S. Sudut tepi haiwan S. Okay. Antara berikut, yang manakah mungkin haiwan S? A. Helang. Kucing. B. Kucing. Anak. C. Kucing. So mula-mula kita kena tahu gigi haiwan S tu ada jenis apa. Kalau kita dah tahu, kita boleh jawab. Kejap. Baik, Tuan Sayu. Jadi jawapan dia apa? Tengok ada gigi apa ni? Adakah kucing? Tengok betul-betul. Kalau kucing dia omnivore. Omnivore macam manusia, dia kena ada 3 gigi. Tapi ini tidak. Jadi dia adalah
Jawapannya dia ialah B ya. Dia adalah arnab. Jadi kena kena tengok balik ya. Kena double check balik tu. Okay, next. Soalan yang seterusnya. 16. Okay, soalan terakhir dalam unit haiwan. Raja 13 menunjukkan seekor beruang kutub. Okay, mengapakah haiwan ini menunjukkan menukar tabiat pemakanan dari omnivore kepada karnivore. Kenapa? Kerana tiada tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di kawasan kutub. Okey. Zulkarnain kata kerana tiada tumbuhan yang tumbuh di kawasan kutub. Kerana beruang kutub berhijrah ke kawasan hutan. Kerana beruang kutub mempunyai gigi kacip yang lemah. Okey. Dia kata omnivore kepada karnivore. Kalau kata C tu gigi kacip yang lemah takkanlah dia. Kalau tumbuhan pun dia tak boleh makan, macam mana nak makan daging kan? Jadi salah. Kalau beruang kutub berhijrah ke kawasan hutan. Kawasan hutan ada pokok. Jadi kenapa pula dia tak boleh makan kan? Jadi salah lah. Jadi jawapannya sebab dekat kawasan kutub tak ada tumbuhan. Bila tak ada tumbuhan, maka dia terpaksa menukar jenis pemakanan dia. Jadi betul. Tak pun. Bunyi gelak, bunyi tepuk tangan tak berapa dengar. Okay, next. Soalan 17. Okay, saya besarkan. Raja 17. Okay, soalan 17 ni unit 5 dah masuk unit tumbuhan. Raja 14 di bawah menunjukkan pokok keladi. Okay, pokok keladi tu yang selalu jadi pokok hiasan dekat rumah. Okay. Ada hak yang besar. Pernah jumpa je yang besar tu. Yang selalu yang besar tu akan jadi hiasan dekat sudut-sudut rumah. Bagaimanakah pokok keladi ini membiak? A. Anak pokok. Anak pokok. B. Spora. C. Biji benih. So, pokok keladi membiak guna apa? Anak pokok. Zulkarnain kata anak pokok. Is Rizky? Biji benih. Is Rizky kata biji benih. Okey, jawapannya yang sebetul-betulnya ialah anak pokok, ya, anak pokok. Kenapa anak pokok? Bila jumpa pokok tengok biji benih selalunya ada buah. Kalau pokok tu tak ada buah, dia tak akan membiak guna biji benih. Dia tak ada buah, dia tak ada bunga. Okey? Dia tak akan membiak menggunakan biji benih. Jadi jawapan dia anak pokok. Spora ni pula selalunya dibiakkan melalui bunga. Okay, kalau tak ada bunga, dia tak membiak guna spora lah ya. Macam mana nak membiak guna spora? Okay, next. 18. Daun. Next. Raja 15 di bawah menunjukkan pokok lidah jin. Okay, pokok lidah jin ni banyak sangat kegunaan dia ya. Okay, kalau awak ada parut-parut, boleh belah daun tu, ambil gel dalam dia, sapukan dekat kawasan parut awak. Dia sangat bagus. Panas kalau ada, awak tahu, burn yang menyebabkan muka awak coklat sebab awak berjemur dekat tengah matahari tu. Ini aloe vera ataupun pokok lidah jin pun sangat membantu ya. Bagaimanakah tumbuhan tersebut membiak?
A. Biji Lain. benih. B. Daun, Batang daun. batang. C. Daun. So jawapan dia ialah daun. Daun. Okay, saya harap tak adalah yang jawab biji benih dengan keratan batang. Okay, next. Raja 16 menunjukkan peringkat awal pembesaran tumbuhan. Bagaimanakah Keratan tumbuhan batang. tersebut membiak? Okey, Keratan batang. anak pokok, kaedah tut dan dikata C, keratan batang. So yang ni soalan dia sangat senang. Nampak dah gambar dia tu. Dia dah potong Keratan dah kat batang. situ. Jadi kalau salah tu memang macam hati cikgu macam hancur lah ya. Sangat hancur lah sebab senang dah hint tu dah bagi dalam gambar. Jadi jawapan dia ialah keratan batang. Okey, 20. Raja 17 menunjukkan langkah dalam teknologi pembiakan tut. Okey. So dia bagi step S, T dan U. Dia bagi tiga step. Ya, tiga langkah. So dia kata susun langkah di atas dengan betul. Yang manakah dulu? Antara S, T, U, siapa yang pertama? T. T. So T. Kita kena potong sikit. Jadi jawapannya mesti T ada kat depan. Step kedua. S. S ke? A. Selepas T, jawapannya ialah U. T, U, S. Jadi jawapannya ialah B. Cikgu, cikgu. Ya. Cikgu. Cikgu, salah tu. Salah? Yang kat S tu dia kata tunggu beberapa hari, lepas tu yang U tu hasilnya. U tu hasil dia. D. Jadi C yang betul. C yang betul. Zulkarnain pula macam mana? Saya TSU. TSU. Okay, is Rizky? TSU juga ke? Ya. Okay. Jadi jawapannya TSU. Sekejap, cikgu dah baca buku sekejap. Sebab tu lah kita kena ada perbincangan. Kaedah tut, 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 tut. Cara tut pokok yang mudah dan betul. Yang ngomong. Kenapa? Okay, potong pisau. Balut. Kita klem. Tapi tak ada. Semuanya berakhir dengan klem. Okay. Sekejap. Lama lah, lambat lah kalau benda tak bisa.
Adalah. Kita ada. Sekejap. Ah. Okay, sila. TSU. Okay, TSU. Next, kita tengok bahagian B. Okay, bahagian B. Bahagian B ni sangat senang. Dia isi tempat kosong ataupun suai padankan saja. Tapi, awak tak ada bahagian C. Bahagian B akan ada sedikit soalan struktur untuk tahun 3. Kalau masuk tahun 4, ada satu lagi bahagian. Kita panggil bahagian C. Okey, untuk soalan A, dia masih mengenai unit 3, manusia. Okay, struktur gigi manusia, dia minta kita labelkan struktur gigi di bawah. So, dia bagi pilihan jawapan saraf, dentin, gusi, salur darah dan enamel. Okey, nombor 1 apa? Izrizki. A1. S1 enamel. Okey, enamel. Deti. Zulkarnain, nombor 2 ialah dentin. Okey, Izrizki, nombor 3. Gusi. Gusi. Yang keempat, Zulkarnain. Saraf. Saraf. Okey, yang kelima is Salur darah. salur darah. Harap semua dapat. Soalan ni sangat senang. Kita dapat markah free je 5. Jadi soalan yang senang-senang ni tolonglah skor. Ya, memang awak punya tahap kita nak awak faham konsep. Okay, nak awak faham konsep. Awak ingat bab tu je. Okay, B. Raja menunjukkan 5 bahagian badan yang terlibat dalam proses pencernaan manusia. Okay. So, dia bagi J, K, L, M dan N. Susun mengikut urutan yang betul. Sekejap saya buat macam ni. Senang. Dia nampak senang-senang. Gitu. Okey, selepas K. Selepas K. Selepas K, siapa dulu? Selepas K. L. Betul. Selepas K, L. Lepas Kemudian tu selepas L. N. Okey, perut. J. L. M. J. L. N. M. K. L. Usus. N. N. Dan akhir sekali. J. J. K, L, N, M, J. Okey. Namakan bahagian badan yang berikut. So, yang pertama. Nama pun diletak pertama. Jadi, yang pertama ini adalah mulut. Okey. Yang kedua, apa gambar ni? Usus. Usus. Yang ketiga, Perut. perut. Ini pun dah dapat berapa? 3 markah, sini 2, jadi kesemuanya 5.
mulut, usus dan perut. Okay, next. Bulatkan haiwan yang betul melibatkan berdasarkan tabiat pemakanan. So dekat atas tu dia kata carnivore. Jadi awak bulatkanlah haiwan yang mana carnivore. Antara burung, itik, Elang. angsa dengan helang. Yang Elang. mana carnivore? Elang. Helang maka kita Elang. helang. Bulatkanlah helang tu. Dia adalah carnivore. Dia makan macam-macam. Okay, ular dia makan, tikus dia makan. Okay, next. Carnivore. Singa, gajah, kuda. Soalan senang lagi. Ya Allah, ya Allah. Singa. Senangnya. Mestilah singa. Herbivore. Hanya makan tumbuhan sahaja. Kucing, kambing, monyet. Yang mana? Mestilah Kambing. kambing. Ya, monyet ni sama geng dengan kucing. Dia omnivore. Dia makan dua. Okay. Belum. Next. Orang tahu. Herbivore. Makan tumbuhan saja. Kenapa? Buaya. Buaya, lembu, beruang kutub. Beruang. So, yang mana yang makan tumbuhan sahaja? Lembu. Soalan senangnya ni mestilah lembu. Allah, memang nak bagi markah free. Cikgu memang nak bagi markah free. Omnivore. Yang mana yang makan dua-dua? Ayam. Ayam. Harimau, anak. Yang mana yang makan dua-dua? Mestilah Ayam. ayam. Ayam ni bagi nasi dia makan. Bagi cacing dia makan. Bagi dedak dia makan. Dia makan dua-dua. Okay. Kalau harimau dia hanya makan haiwan lain. Bagi tumbuhan dia tak makan. Anak dia hanya makan tumbuhan. Okay. Dia tak makan haiwan lain. Okay, next. Jadi setakat ni memang 5 markah ni free lah. Cikgu kata nak bagi markah free. Sangat-sangat lah. Cikgu harap semua lah dapat A. Cikgu boleh tak laju-laju gila-gila jawab? Kenapa nak laju sangat-sangat? Nak pergi mana laju dulu? Ngantuk. Oh, Allah. Kita habis letak 945 Zulkarnain. Lagi boring kalau kita buat laju-laju je, kita tak tahu nak buat apa. Okay. Next. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. Okay. Dia dah bagi pilihan jawapan. Omnivore, carnivore, herbivore. Kemudian gigi taring, gigi kacip. So awak lengkapkan sahaja. Kita tengok. Yang pertama, haiwan karnivore mempunyai haiwan karnivore. Ingat, haiwan karnivore yang makan haiwan lain. Haiwan karnivore mempunyai yang tajam untuk mengoyak daging yang dimakan. Okey. Bila karnivore makan daging atau makan haiwan lain, mestilah gigi taring. So simple. So senang. Masya Allah, Masya Allah. Lepas tu kita padam ini. Okey. Haiwan herbivore. Herbivore ingat. Makan tumbuhan sahaja. Okey, apa dia is? Haiwan herbivore mempunyai yang kuat untuk memotong. Ya, gigi kacip. Gigi kacip. So, tengok yang nombor 3. Haiwan mempunyai geraham yang lebih besar. Haiwan yang jenis apa yang mempunyai geraham yang lebih besar? Adakah dia omnivore, carnivore ataupun herbivore? Yang mana satu yang mempunyai geraham yang lebih besar, Zulkarnain? Haiwan apa? Geraham.
Haiwan apa yang punya geraham yang lebih besar? 3. Omnivore. Omnivore punya geraham yang lebih besar. Ah, Ya ke? herbivore. Herbivore. Okey, haiwan herbivore. Next. Haiwan, apa nama jenis haiwan ini? Haiwan yang makan tumbuhan dan haiwan lain. Rizky. Haiwan apa yang makan tumbuhan dan haiwan lain? Kita panggil haiwan apa? Omnivore. Omnivore. Haiwan omnivore ialah haiwan yang makan tumbuhan dan haiwan lain. Okay, next. Zulkarnain, rajah ini menunjukkan gigi haiwan. Gigi haiwan Gigi taring dia. karnivore. Dia carnivore. Kenapa gigi taring dia tajam? Sebabnya dia nak sebab dia makan haiwan lain. Dia nak royak daging. Sebab dia nak makan haiwan lain, dia perlukan gigi yang kuat untuk dia koyak daging haiwan lain tu. Tengoklah gigi harimau kan. Okey, manusia sebab dia omnivore. Manusia sebab kita omnivore, kita ada dua-dua. Kita ada tiga-tiga. Semua kita ada. Allah cipta kita. Sebab tu kita boleh menikmati semua makanan dengan sedap-sedap. Makan ulam. Makan ulam pun boleh. Nak makan budu pun boleh. Nak makan chicken chop pun boleh. Nak makan daging bakar pun boleh. Lamb chop pun boleh. Masya Allah. Banyak semua manusia boleh makan. Manusia boleh makan makanan yang sedap tu. Okay. Okay, next. Takkan katak pun boleh makan? Katak tak boleh lah. Dia boleh makan. Tapi manusia, orang Islam tak boleh makan binatang dua alam. Orang Islam tidak boleh makan binatang dua alam. Jadi katak tak masuk lah. Tapi ikan kita boleh. Cikgu. Kenapa katak tak boleh makan? Kalau dia tak makan, matilah dia. Katak boleh makan. Juga kata orang Islam tak boleh makan katak. Sebab katak binatang dua alam. Kita tak boleh makan. Haram. Itu melibatkan hukum agama lah. Yang kena tanya ustazah. Lebih nak tanya explain lebih, kena tanya ustazah. Tapi, okay, next. Padankan tumbuhan dengan cara pembiakan yang betul. So, kita tengok. Yang pertama. Tengok gambar yang pertama ni. Ubi kayu. Saya rasa, ubi kayu ke halia ni. So, apakah cara pembiakan dia? Adakah dia spora, keratan batang, anak pokok, biji benih ataupun batang bawah tanah? Sekejap. So zoom at the picture. Try to look very carefully. Choose, pilih. Keratan batang. Keratan batang. Is it? Look at properly. Is Rizky, your answer. Keratan batang bawah tanah. Ya, dia ialah batang bawah tanah. Ya. Okay, next. Nombor 2. Pokok betik. Soalan senang. Betik. Tahu biji benih. Senang, kenapa kita selalu bagi betik? Tengok, buka je buah betik tu. Tu dia. Biji benih dia hitam-hitam tu penuh. Okay. Next. Nombor 3 is Rizky. Cendawan.
Apa cara pembiakannya? Spora. Yes, spora. Good. Yang keempat. Oh, I also need ini apa ni? So yang keempat apa dia? Dia kalau awak tahu yang kelima, yang keempat salah jawapan dia. Okay? Zulkarnain kan? Keratan batang. Keratan Nama batang. empat ialah keratan batang. Dan sekali anak pokok. Dan sekali pokok pisang ni kita guna anak pokok. Okay. Next. Ini kembali kepada unit 3 manusia. Okay, unit terakhir, akhir. I think the last one, the last question. Tulis benar atau salah. Okay, right, true or false. Okay, tulis benar atau salah. Ramai orang dia macam malas. Dia pangkah ataupun dia right je. So tak menjawab soalan ya. Tak menjawab soalan. Sebab soalan minta tulis benar atau salah. Jadi tolong baca soalan dengan betul-betul. Okay, fahamkan. So kita tengok soalan yang pertama. Tumbuhan penting. Okay, plant is important. Sebab apa? Membekalkan karbon dioksida kepada haiwan dan manusia. Adakah tumbuhan penting sebab dibekalkan karbon dioksida? Benar atau salah? Sebenar atau salah? Tumbuhan benar karbon dioksida? Salah. Salah. Kenapa dia penting? Sebab dia benarkan dia bekalkan apa? Oksigen. Yes. Bukan karbon dioksida. Okay. Plant is important because it is supplying oxygen. Karbon dioksida manusia dah bagi banyak dah. Karbon dioksida tumbuhan ada juga tau. Sama juga manusia, haiwan dan aktiviti-aktiviti lain. Kita buat pembakaran, bawa asap kereta, semua tu ada karbon dioksida. Okay. Tapi tumbuhan lah yang menyejukkan supply oksigen. Okay, tumbuhan supply oksigen. Okay, nombor 2. Tumbuhan penting kerana membekalkan sumber makanan kepada haiwan dan manusia. Is it true or false? Ya. Betul, benar. Apa bukti dia? Padi tumbuhan bekalkan nasi, gandum tumbuhan bekalkan roti, ulam, rumput-rumput dimakan oleh lembu, kambing. Lepas tu kita sembelih pula lembu dengan kambing, dapat daging. So semuanya bermula daripada tumbuhan. Tumbuhan ni kita kategorikan sebagai pengeluar. Maksudnya dia yang pertama dalam hierarki kitar makanan tu. Okey, kaedah soalan yang ketiga, kaedah tut dan kultur tisu adalah teknologi pembiakan tumbuhan. Benar atau salah? Macam ni Is? Benar atau salah statement ni? Benar. Benar. Okey, soalan yang keempat. Pokok paku pakis. Okey. Membiak melalui keratan batang. Salah.
Benar atau salah? Salah ya, dia bukan membiak mengenai keratan batang. Pokok setawar. Pokok setawar membiak melalui daun. Benar. Benar. Ingat pokok setawar bentuk dia macam mana? Yang ada hujung-hujungnya tu. Dia ada daun. Tu ada daun. Ada daun yang tumbuh kat tepi ni. Macam tu. Okay. So far, ada benda nak tanya tak mengenai exam? Ada. Tak ada. Ui, lajunya. Oh, ada. Apa dia? Bila nak tahu markah? Minggu depan. Boleh? Boleh. Sebab cikgu baru belum lagi berkesempatan sebabnya exam SPM masih lagi sibuk menguruskannya. Jadi minggu depan cikgu akan bagi. Cikgu cuma save semua jawapan awak dah saya save kan. Okey, jadi di waktu-waktu akhir ni macam biasalah kita main game. Tapi sebelum main game, ada haiwan apa yang paling manja? Saya kena beritahu satu teka-teki sebelum kita link game. Kucing. Bukan kucing, ada haiwan yang lagi manja daripada kucing. Kenapa? Sangat-sangat manja. Anak anjing? Anak anjing. Anak anjing ada juga yang garang. Okay. Anak kucing? No, anak kucing ada juga yang garang. Haiwan ni boleh kata sangat comel. Sangat manja lah. Manja tu bukan saja cara dia dengan kita, tetapi manja dari segi cara penjagaan dia pun sangat ketat lah. Kita kena jaga dia sebaik mungkin. Siapa tahu haiwan ni fakta ni, bukan nonsense ni, betul. Fakta. Haiwan apa yang paling manja sekali? Tahu tak jawapannya apa? Haiwan yang paling manja sekali ialah panda. Oh iya. Kenapa dia paling manja sekali? Sebab pertama cara penjagaan dia pun dah susah dah. Dia kena diurut, dia kena tidur dalam aircon. Dia macam baby lah, dia kena dengar lagu. Macam-macam lah cara dia. Dan dia sangat manja lah. Dia sangat manja dengan dia punya karakter dia tu. Penjaga dia pun sangat manja. Okay, itu dia haiwan yang paling manja dalam dunia. Panda. Okay. Okay. Boleh tengok link yang saya bagi dalam chat. Google Nampak tak Is? Boleh tekan dah, boleh masuk tak? Boleh. Go. Okay, Is dah masuk.
Zulkarnain? Cikgu, Ya. cikgu, saya malas lah nak masuk. Hai. Baik nak. Mana boleh malas? Kalau kita mana habis lagi? Kalau kita habis 9.45 lah. Aduh, macam mana ni? Aduh, aduh. Baik tak payah masuk kelas Kozul. Mana boleh kira macam tu? Entahnya. Sekejap, cikgu baru nak masuk main game. Okey, tak apa. Sekejap, saya nak masuk ni. Tak best lah kita nak kena main game 2 orang je. Kan entah si Zul ni. Aduh. Saya start recording lah. Baik nak.